Dalam pada itu kita meninjau sedikit ke Terengganu. Transformasi Terengganu baru melibatkan program transformasi yang digerakkan pada bulan Ogos tahun lalu dan membabitkan transformasi secara menyeluruh, transformasi ekonomi, kerajaan dan politik. Kita saksikan bingkisan ini. TTB yang mula digerakkan pada bulan Ogos tahun lalu iaitu selepas 100 hari pemerintahan beliau sebagai Menteri Besar. TTB mencakupi 3 bidang iaitu pertama, transformasi ekonomi, kedua, transformasi kerajaan dan ketiga, transformasi politik. Transformasi ekonomi akan memberi tumpuan kepada usaha menangani isu sosioekonomi secara berterusan, meningkatkan pendapatan isi rumah serta memperkasakan kelompok masyarakat berpendapatan sederhana. Hal ini diterjemahkan melalui usaha mewujudkan peluang-peluang pekerjaan, pembinaan rumah-rumah mampu milik, program-program galakkan keusahawanan, terutamanya usaha mikro dan usahawan graduan. Ia juga akan memberi tumpuan kepada pembangunan fizikal khususnya peningkatan kegiatan ekonomi dan penambahbaikan pembangunan di bandar dan luar bandar. Transformasi kerajaan pula menekankan soal keberkesanan sistem penyampaian. Walaupun ia sudah banyak menunjukkan perubahan, tetapi tahap sistem penyampaian kerajaan perlu ditingkatkan sepanjang masa. Keupayaan jentera kerajaan dalam melaksanakan dan menterjemahkan visi dan misi kepimpinan sangatlah penting. Mereka juga perlu mempunyai daya intelek dan kreativiti untuk menyelesaikan masalah, berani mencuba perkara baru dan seterusnya berupaya membuat pilihan untuk menyelesaikan masalah. Transformasi kerajaan juga menyentuh soal peranan dan keberkesanan JKKK. Institusi ini penting kerana mereka berada di barisan harapan dalam hubungan rakyat dengan kerajaan. Justru kemampuan pelaksana di peringkat akar umbi ini penting untuk membantu menyampaikan mesej kerajaan serta membantu melicinkan proses pentadbiran dan perlu ditingkatkan dari masa ke semasa. Soal integriti adalah keutamaan dalam transformasi kerajaan. Malah soal integriti merentasi ketiga-tiga elemen iaitu transformasi ekonomi, kerajaan dan politik. Tidak ada kompromi dalam soal rasuah dan ketirisan. Tindakan yang sewajarnya terus diambil sekiranya terbukti berlaku sebarang penyelewengan. Cadangan kerajaan negeri supaya semua pemimpin termasuk para pegawai kanan kerajaan membuat pengisytiharan harta sangatlah dialu-alukan. Proses ini perlu diperluaskan dengan melibatkan ketua-ketua di agensi dan syarikat yang mempunyai kepentingan kerajaan. Demi untuk melihat penghayatan dan pelaksanaan yang lebih jelas dan berkesan menerusi transformasi Terengganu Baharu TTB, kerajaan negeri menganjurkan karnival TTB di dataran permata Kampung Baru seberang Takik, Kuala Terengganu selama 3 hari. Penganjurannya berakhir beberapa hari lepas, berjaya mengenengahkan konsep matlamat dan manfaat TTB secara langsung kepada rakyat. Jadi lepas pada ini, karnival ini akan dilaksanakan di seluruh daerah dan selepas itu akan turun ke seluruh dondok kita dan akhirnya selepas ini di seluruh kampung-kampung itu. Jadi kita pergi peringkat-peringkat. Baru ni pelancaran peringkat negeri. Selepas ini akan pergi kepada peringkat daerah. Dan selepas itu pergi pada peringkat DOH. Dan selepas itu pergi ke peringkat kampung. Program ini konsep 3 hari 2 malam. Kita akan buat. Jadi ini musuh bagi kita. Kerana kita perlu gerakkan. Perlu buat transformasi. Dan rakyat mesti bersama dengan kita. Saya sangat puas hati lah. Dengan pelancaran baru ni yang kita nampak bahawa nampak satu solidariti yang tinggi lah di kalangan rakyat kita. Ini kita akan terus laksanakan. Mengulas mengenai karnival ini, Naib Chancellor Universiti Sultan Zainal Abidin UNIZA, Profesor Dato' Dr. Yahya Ibrahim mengakui rakyat mula memahami dan menghayati gagasan TTB ini. Jadi pendekatan ini saya tengok yang terbaru ini mendapat sambutan yang cukup bagus daripada berbagai peringkat, terutama masyarakat setempat yang diadakan di sebelah Takik itu, kehadirannya cukup ramai. Menerusi TTB terdapat 8 prinsip yang diberi penekanan. Pertama ialah prinsip inklusif yang bermaksud meraihkan suara rakyat sebagai input pembangunan.
Setiap program pembangunan seharusnya mengikut apa yang rakyat mahu, bukan apa yang pemimpin perlu atau yang terbaik. Kedua-duanya memahami keperluan masing-masing. Kedua, menjadikan masjid dan surau sebagai sumber solidariti atau penyatuan. Terdapat 490 buah masjid dan ratusan buah surau di negeri ini yang melaluinya boleh diluaskan lagi fungsi masjid sebagai sumber penyatuan masyarakat dan ummah. Sebagai permulaan, Masjid Al-Mutafi Billah Shah atau Masjid Ladang akan dijadikan model ke arah itu. Ketiga, menggalakkan usaha menyuburkan pembinaan keluarga yang bahagia sebagai asas kesejahteraan rakyat. Prinsip integriti iaitu bersih luaran dan dalaman. Kebersihan adalah cerminan iman menjadi prinsip yang keempat. Ianya lambang budaya dan bangsa, apatah lagi bidang pelancongan yang merupakan salah satu bidang ekonomi utama negeri Terengganu. Kebersihan dalaman pula bermaksud bersih dari sebarang bentuk gejala seperti rasuah, penyelewengan dan ketirisan. Kelima, mesra tapi tegas. Keenam, disiplin kerja yang tinggi melalui kemahiran insan yang boleh meningkatkan imej dan keyakinan tentang apa juga yang dipertanggungjawabkan. Seruan ke arah perpaduan menjadi prinsip yang ketujuh dalam TTB. Hubungan di antara kerajaan dan pembangkang juga perlu dilonjak ke satu tahap di mana ianya lebih menguntungkan rakyat. Isunya ialah bagaimana kita boleh mengeratkan lagi perpaduan melalui usaha dan program yang ikhlas dan bersungguh-sungguh ia melepasi batas perbezaan politik. Pengalaman mengajar kita bahawa dalam politik tiada musuh yang kekal dan begitulah sebaliknya. Di mana ada ruang untuk kita bekerjasama demi kebaikan rakyat, sepatutnya tidak ada pihak yang meletakkan halangan. Langkah pertama itu dimulakan Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman dengan menziarahi pemimpin pembangkang dan keluarga mereka ketika waktu ada yang uzur, ketika berlaku kematian ataupun ketika sambutan Hari Raya Aidilfitri. Realitinya apa yang berlaku, salam yang dihulur telah disambut dengan ikhlas. Dan yang terakhir, ke-8, memperkasakan bidang pendidikan. Antara inisiatif awal ialah program mensasarkan sifar lepasan SPM ke universiti, penubuhan sekolah-sekolah pondok moden dan rasionalisasi institusi pendidikan tinggi kerajaan negeri seperti TATI, TESDEC, TTITC dan Institut Al-Quran. Program peningkatan bahasa Inggeris dan matematik pelajar lepasan SPM, penubuhan sekolah bersama penuh imtiaz elit, penubuhan 3 buah sekolah menengah imtiaz baru di Marang, Stew dan Kuala Nerus bermula Januari lepas, dan penajahan 3 pelajar hafiz imtiaz SPM 2014 ke universiti luar negara dalam bidang aerospace engineering sehingga ke peringkat PhD. Rakyat mengharapkan hanya yang terbaik. Mereka mendengar dengan penuh tumpuan. Mereka memerhati dengan penuh harapan. Mereka mempunyai 1000 impian. Atas dasar ini, kita mesti lebih bersifat bersimpati. Hasrat rakyat mungkin ada yang dianggap kecil bagi pemimpin atau pegawai kerajaan, tetapi sebenarnya amat besar bagi rakyat. Ianya merupakan satu pendekatan untuk merapatkan hubungan dan rasa kasih dan sayang di antara pemimpin dan rakyat. Perasaan saya rasa amat gembira sekali lah. Dan saya amat bersyukur kepada Allah SWT kerana menerima kunci rumah ni yang telah sekian lama saya nantikan lah. Dalam keadaan saya sakit sekarang ni, saya amat bersyukur jugalah dapat berjumpa dengan MB hari ni. MB serah sendiri kunci pada saya. Saya amat bersyukur lah. Tak terhingga rasanya. Selama ni kita duk fikir macam mana apabila kita duduk rumah orang kan. Tapi sekarang ni alhamdulillah lah. Dan sekarang ni dah mendapat rumah sendiri, rasa senang sikit lah duduk rumah sendiri kan. Masa tak sangka lah dapat rumah ni. Dan saya mohon dah 4 tahun kan. Baru sekarang dapat kunci rumah. InsyaAllah sekiranya seluruh rakyat bergerak bersama, sederap, selangkah, sehati dan sejiwa, menyumbang ke arah pembangunan negeri dan negara, bangsa dan agama, rakyat Terengganu mampu mencipta kehebatan, mampu berdiri sama tinggi dan duduk sama rendah dengan mana-mana rakyat bukan sahaja di Malaysia, malah di dunia. Nur Yusof, selamat pagi, Malaysia.